Okey, kita tak tunggu. Nanti kalau dia masuk, kita akan saya akan approve je lah. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Selamat Semua pagi. dengar? Salam sejahtera. Dengar. Okey, Selamat tadi saya sejahtera, Cik. okey. Tadi saya dah bagi 2 video untuk ditonton dan ada yang dah jawab, ada yang belum. Saya nampak dekat sini, saya share dalam grup. Yang paling terkini ada 2 orang tak jawab yang video pertama, ada 3 orang tak tengok video yang kedua. Okay? Sebab itu you kena arrange your time. Satu jam setengah takkan tak dapat tengok kan. Mesti ada ni, kan kena arrange. Okay? Sebab video tu adalah untuk ganti waktu yang pagi tadi tu. Waktu pagi tadi kita ada majlis pelancaran video PDP daripada pensyarah. Pensyarah dalam tempoh bulan 6 sampai bulan 8 hari tu kita dah start mula rakam tunjuk cara ataupun demonstrasi untuk yang mana yang perlulah supaya bila kelas face to face kita tak tunjuk on the spot dah. Maksudnya face to face tu kita akan bagi ruang kepada pelajar untuk buat amali, buat latihan amali tu. Kita takkan tunjuk, kalau sebelum ni kita akan tunjuk kan, macam FMB kita akan tunjuk face to face muka anda di depan. Tapi untuk yang ni disebabkan COVID punya cerita, kita kena kurangkan, kalau boleh kurangkan face to face. Bukan kata tak boleh ada langsung, tapi kita kena kurangkan sebab nak kurangkan risiko tu. Okay, so untuk kelas yang kita boleh buat online, kita akan buat online lah. Yang mana yang teori kita cuba buat online, tapi pelajar juga kena dari semasa ke semasa kena tengok nota ataupun tengok video, tonton video yang kita dah sediakan supaya lagi senang nak faham. Kadang-kadang bila kita tonton video, kita tak faham lagi. Kita kena ada sedikit explanation, maksudnya penjelasan lagi, penerangan daripada pensyarah kan, betul tak? Kalau untuk tengok video dah pandai, tak payah dah pensyarah. Okay, so kita ada lagi, perlu lagi juga ada penerangan dari segi mungkin ada sebarang kemuskilan ataupun ada yang tak faham. Okay, untuk prosedur tersebut lah. Sebab untuk front office, kita ada banyak SOP. SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Kita ada banyak prosedur yang kita kena ingat. Sebab dalam industri hospitality memang kita ada banyak prosedur. Macam dulu saya pernah kerja di Genting, casino, memang kita belajar banyak prosedur sebab dia memang ada banyak polisi dia. Hang kena bagi chip macam mana, hang kena kira macam mana, hang tak boleh nak interact dengan guest. Macam tu. Kalau untuk yang casino lah, itu yang nak bagi tahu lah. Tapi yang untuk front office kita pun kita ada banyak prosedur. Contoh kalau guest dia ada nak buat komplain, apakah prosedur kita? Ada guest dia nak daftar masuk, apakah prosedur kita nak layan dia? Kita kena tahu. Bukan senang-senang kita bagi masuk macam tu ya. Okay. Macam video yang pertama yang you all tengok hari itu, yang first impression tu, you pun dah tahu sebenarnya apa yang patut dilakukan oleh seorang FOA. Okay. FOA tu apa? Front office attendant. Assistant, bukan attendant, assistant. Okay, front office assistant. You pun dah tahu, okay, apa yang patut dilakukan. Kita tak boleh sewenang-wenangnya bagi dia masuk macam tu sahaja. Kita kena ada juga buat pengesahan, ambil ID. Sebab tu ID tu penting. Okay, apa-apa pun kita kena minta ID tu, sama ada dalam bentuk IC ataupun kalau luar negara, mereka akan minta driving license sebab ada dia punya ID dekat situ jugalah. Okay, kalau bagi yang foreigner, kita kena minta dia punya pasport. Yang tu semestinya. So kena faham, pelajar kena tahu benda tu. Jangan buat, jangan tercicil. Okay, kita kena tahu benda tu. So kena ambil ID untuk nak masuk maklumat dalam sistem. Lepas tu bila guest nak main check in, kita kena double check. Kalau ada yang buat penempahan, kita kena double check betul tak orang yang dalam sistem tu, yang kita register tu betul tak dengan orang yang nak main tu. Kadang-kadang kita dapat maklumat yang tak betul. Bila tak betul tu, bila kita nak buat pembayaran, kita nak terima pembayaran, dia akan jadi lain. So kita kena hati-hati. Okay, 2 video tadi. Satu video yang berkenaan dengan satu hotel yang sangat orang kata berteknologi sekarang. Okay, video tu saya dapat cari di YouTube. Okay, video nama apa? Depan hotel tu nama apa? Nama Fly hotel.
Fly Zoo. Fly Zoo. Fly Zoo Hotel. Okay, Fly Zoo Hotel nah. So kita nampak Fly Zoo Hotel ni dia orang kata menggunakan teknologi yang orang kata high tech lah, betul tak? Okay. Dan selepas tonton video tu saya minta pelajar respon apakah yang anda dapat. Okay. Kebanyakan pelajar dia respon hotel ni canggih, hotel ni menggunakan robot, mengurangkan pekerja. Tapi saya tak nampak lagi satu jawapan yang saya nak sebenarnya. Tapi saya nampak ada seorang pelajar dia jawab. Okay, tak kena cari, kalau tu kena cari tengok dia punya tu. Ada seorang pelajar dia jawab. Ada satu soalan dia jawab. Dia jawab okey. Dia punya tu. Saya kena tengok dia punya jawapan. Payah nak tengok jawapan Sat. Tengok macam mana. Tak apalah, sagilah I share. Okay. Sebenarnya jawapan yang saya nak adalah daripada video tu, apa yang you akan buat sebenarnya sebagai seorang pekerja di dalam industri ni. Kita semua adalah pekerja dalam industri hospitality sekarang. Okay. Sebab anda bakal akan ke latihan industri dan anda akan masuk dalam bidang ni. Apakah yang anda akan buat sebenarnya? Bila you nampak ada hotel yang secanggih macam ni, apa yang you akan buat? Okay, memang betul lah you cerita, hotel ni bagus, hotel ni menggunakan face check-in lah, self check-in lah, semua pakai robot. Tapi kita sebagai bakal pekerja yang akan masuk dalam bidang tu, apa yang sepatutnya kita takut sebenarnya? Ada pekerjaan sir. Kita akan hilang pekerjaan sebenarnya. Tak takut ke anda? Sebab anda yang bakal akan masuk dalam bidang tu tau. Tak takut? Takut. Sebab itu sepatutnya you akan tengok dari segi kita macam mana kita nak meningkatkan kita punya kemahiran. Satu, knowledge memang kita kena ada lah. Semestinya memang kita kena ada knowledge dalam bidang hospitality. Okay, dalam bidang yang kita nak masuk ni. Yang kedua, okay, apa yang kita kena buat lagi? Okay, maksudnya kita kena meningkatkan kita punya kemahiran profesionalisme kita. Macam mana nak buat benda tu? Macam mana kita nak buat benda tu? Okay, you boleh compare manusia dengan robot. Okay, apabila robot dia buat serving, dia buat layanan, macam mana? Manusia macam mana? Confirm ada perbezaan, betul tak? Dekat sini mestinya ada perbezaan. Okay, sebab robot ni dia tak ada orang kata perasaan. Robot barang. Okay, dia tak ada perasaan. Hang suruh dia buat ni, buat tu lah. Tapi manusia ni ada perasaan. So semestinya kita kena buat layanan yang lebih bagus daripada robot. Okay, so kalau kita pun buat layanan macam robot, so confirm majikan dia akan guna robot lah. Buat apa dia nak guna manusia? Sebab manusia pun sama ya, dia kata. Okay, faham tak pelajar? Okay, kalau faham angguk-angguk pun boleh. Kalau tak sempat nak jawab, angguk-angguk ke, bagi chatting okey ke apa benda pun tak apa. Okay, sila gunakan chatting Faham. Lepas tu, macam mana kita nak meningkatkan kita punya tu, kemahiran dan kita punya profesionalisme tu. Okay, salah satu adalah kita punya attitude. Okay, kita punya sikap terhadap kita punya orang kata pekerjaan kita, apa yang kita buat sekarang. Kalau you nak masuk dalam bidang ni, tak kisah bidang mana pun, you kena ada passion. Okay, kita jangan pergi macam kita dah tak, alah hari ni nak kerja lagi, pening. Macam sekarang, hari ni kita nak buat online PDP lagi, Allah. Macam menyusahkan. Sebenarnya tak boleh. Sama juga bila you nak masuk kerja, okay, you tak boleh ada orang kata perasaan macam tu, alah hari ni nak pergi kerja lagi. Tak mau kerja tak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh tak payah kerja. Cari orang yang kaya, kahwin je lah kalau bagi yang perempuan lah kan. Lelaki sama juga, boleh juga cari perempuan yang kaya, kahwin je. Okay. Tapi kalau you dah pilih mana-mana kerjaya pun, mana-mana bidang pun, hang kena orang kata minat. Minat tu yang penting sebenarnya. Okay.
Minat tu penting. So bila you dah kerja dalam kita punya apa tu bidang ni, you kena minat. Sebab dalam bidang ni banyak yang kita kena berkomunikasi dengan tetamu. Kita kena jumpa pelbagai karena sikap orang kata manusia macam tu. Okay, kita dah tahu dalam bidang ni kita akan jumpa orang macam tu. Kita akan marah macam-macam kita akan dapat daripada tu. Tapi kalau you orang kata boleh tabah dan sabar, you akan berjaya dalam bidang ni. Yang tu yang you kena faham lah. Yang first video tu sebenarnya saya tunjuk untuk nak bagi buka mata. Dalam industri sekarang dah ada dah sampai tahap macam tu. Walaupun yang ni adalah first in the China. Okay, in the world. Kalau boleh kata first in the world dalam China. Siapa dia punya pengasas? Pengasas dia siapa? Tak tahu. Alibaba. Tak tahu sir. Pengasas dia adalah Jack Ma. Jack Ma tahu? Tak tahu. Jack Ma pun tak tahu. Aduh. Cik Muhammad mana CEO tak? Alibaba. CEO Group Alibaba. Oh. Okay. Pengasas dia adalah Jack Ma, CEO Alibaba. Dulu sekarang dia dah letak jawatan sebagai CEO. Sebab dia nak jadi, dia nak masuk dalam bidang pendidikan pula. Okay, sebab tu dia dah keluar. Jack Ma ni sangat kaya. Tapi dia kaya, dia mula kaya tu, berjaya tu umur 40 lebih. Time tu umur 40 lebih baru dia nak ni. Sebab mungkin ada peluang, orang kata rezeki, ilham mai pada masa tu. So dia berjaya lah. Okay. So sekarang ni pelajar dah kena tahu. Kita punya bidang sekarang dah dapat ancaman macam ni. Kita tak payah tengok jauh sebenarnya China macam tu tau. Dekat Malaysia pun dah ada. Dekat Malaysia, percaya atau tidak, sudah ada bukan hotel lah. Dia ada restoran yang menggunakan robot. Tahu tak restoran mana? Tahu tak? Restoran apa yang menggunakan robot di Malaysia sekarang? Tak tahu, tak tahu. Okay. Kalau ikut Sushi. Kedai sushi. Kedai Mana? sushi. Kedai sushi. tak dengar sekali lagi. Kedai sushi. Kedai sushi tu kena tengok. Kalau dia setakat menggunakan tab, dia tak sampai tahap tu lagi lah. Memang kita tahu Sake Sushi dia menggunakan tab untuk order kan. Tapi yang tu belum lagi. Yang apa tu, yang dia ada macam railway tu dia akan pusing sendiri tu kan. Yang tu belum lagi. Yang ni I kata adalah robot serving. Robot apa? Allah. Robot sebagai waiter. Nampak tak? Robot akan jadi waiter weh. Robot akan jadi waiter, so robot akan ambil pekerjaan kau. So hang tak ada kerja lah. Apa yang hang nak buat? Tapi robot ni makan kos. Okay, sebenarnya robot ni makan kos. Dan kalau dia rosak, kena ada maintenance. Sama, manusia pun sama. Manusia akan sakit. MC, ponteng tak nak pergi kerja. Sama. Tapi kalau you bagi pekerja pula. Kalau you bagi majikan yang pilih, rasa-rasa dia akan pilih mana? Kalau dia duk cakap manusia ni tak nak dengar, dia duk cakap ni manusia tak nak ambil tahu, tak nak ada orang kata inisiatif untuk meningkatkan dia punya orang kata pembangunan diri, dia rela keluarkan kos, dia akan ambil robot sebenarnya. Sebab robot, I program macam ni, dia akan buat macam ni. I program macam tu, dia akan buat macam tu. Dia tak akan lawan. Tapi manusia, kita suruh buat ni tak boleh, buat tu tak boleh. Yang ni bukan kerja I, itu bukan kerja I. Nak kira. So buat lebih setengah jam, 15 minit tak boleh. Cik, I punya masa sampai 5, I kena keluar 8, keluar 5. Tak boleh. Pelajar-pelajar dalam industri hospitality ni, dia tak ada istilah 85 kalau dalam industri. 12 jam tu minimum. Kena faham, 12 jam tu adalah minimum. Tapi kalau lebih 12 jam, kita boleh claim OT lah. Yang tu kena faham. Sama juga bila UPLI. Bila UP latihan industri, kalau 12 jam, 11 jam, 10 jam tu, yang tu minimum. Tak boleh cik, setahu saya 85 je. Lebih tu tak mau. Lepas tu bila anda cuti, kalau anda tak ada nak pergi mana, tak buat apa, dia minta kan nak ganti
pekerja yang lain tapi dia bayar lah. Boleh tak anda nak buat? Ada pelajar tak mau. Padahal hang boleh ambil peluang daripada situ. Gaji tu lain cerita lah, tapi pengalaman tu, sebenarnya pengalaman tu penting. So bila you PLI, hang kena faham benda tu. You kena ambil peluang sebenarnya. Belajar apa yang tak diajar dalam college community, sebab kita college community. Okay? Bukan semua benda kita akan dapat mengajar, dan mungkin benda yang kita mengajar mungkin ada sedikit dia punya tu perbezaan. Sebab bila kita pergi dekat industri, masing-masing hotel dia ada SOP dia sendiri. Tapi tak jauh beza lah. Dan dari segi pengalaman memang ya tak ada lah, betul tak? So bila kita PLI, kita kena dapat pengalaman yang sebanyak yang boleh. Sebab itu saya cadangkan ambil 2 department sebolehnya. Okay? Daripada sekarang you dah kena tentukan department mana yang you nak ambil. Department mana yang you nak belajar lebih. Lepas tu hang nak kerja dalam department tu. You dah kena faham dulu. Okay? Sambung tak sambung belajar tu lain cerita, sebab bila kita nak sambung belajar dia perlukan masa setengah tahun untuk ni permohonan lah, dingdong apa benda. Okay, dia ambil masa lagi. So lepas tidak LI, kalau hotel tu offer hang kerja, hang ambil terus lah. Kan? Banyak pelajar bila hotel offer dia ambil, ada pelajar yang dia kata dia tak mau ambil, pelik kan. Macam saya pernah share sebelum ni kan, ada pelajar dia tak mau ambil. Dia kata susah lah cik, offer dia supervisor tau tapi dia tak mau. Pelik ke tak pelik? Kita pun kan, kalau ada orang offer hang supervisor, sepatutnya hang gembira. Maksudnya you boleh buat kerja. Kalau tak, mengapa dia nak offer hang supervisor? Lebih baik dia offer hang sebagai pekerja biasa je lah. Nampak tak dekat situ? Gaji pun tinggi dah, sebab dah supervisor, gaji pun tinggi. So ada peluang tu, kita masa LI kita kena menunjukkan kita punya prestasi tu. Kita kena menunjukkan kita punya prestasi supaya majikan tu nampak kita bahawa kita boleh kerja. Kita ni profesional. Kita boleh buat dia apa yang dia suruh, tak suruh pun kita boleh buat. Yang tu yang kita nak tunjuk dekat dia sebenarnya. Bukan kita pergi dekat latihan industri, kita buat setakat mana yang cukup-cukup makan, orang kata cukup-cukup makan sudah lah. Jangan buat lebih. Penat weh dia kata, jangan buat lebih. Penat. Jangan fikir macam tu, sebab yang rugi adalah anda. Yang rugi adalah anda. Hang kena faham yang tu dulu. Okay? Yang tu video yang first. Video yang second, saya tunjuk apa video yang second tu? Oh, pasal room lah. Room tu sir. Okay. Anda dah tengok pasal yang video pasal room. So sekarang you dah tahu sebenarnya kita ada berapa jenis bilik, betul? Betul sir. Okay. Kita ada berapa jenis bilik, dan bilik tu adalah maklumat yang penting sebagai FOA, Front Office Assistant. Maklumat bilik tu penting untuk anda supaya bila guest nak check in, guest nak buat penempahan, hang ada maklumat nak cerita dekat tetamu. Kalau hang tak boleh nak bezakan bilik tu, contoh single room apa, quad room apa, triple room apa, suite room tu apa. Kalau tak boleh nak bezakan, macam mana hang nak recommend nak buat cadangan dekat tetamu? Betul tak? So benda tu penting. You kena tahu. So dekat situ, okay, bila you dah tengok video tu, you jawab, maksudnya you tahulah, you faham lah, tak betul tak betul, ya tak tengok lagi jawapan tu. Okay, nanti saya akan tengok. Okay, saya akan bagi tahu nanti. You punya jawapan tu betul ke tak betul. Okay, tapi kebanyakan saya rasa pelajar nampak boleh senaraikan yang 11 jenis bilik tu kan. Yang tu cuma tak lengkap lagi tau. Ada lagi sebenarnya, ada lagi lebih sikit lagi lah. Yang tu adalah orang kata basic 11 jenis bilik tu. Okay, so sekarang ni kita nampak yang standard room, double room, queen, orang kata queen size bed, king size bed. Dia tahu untuk berapa orang. Bila tetamu dia mai, so hang kena ambil maklumat. Okay, nanti prosedur tu saya akan tunjuk kemudian lah, tapi sekarang cuma cerita dulu lah. Saya akan bagi tahu, you akan minta maklumat daripada tetamu. Contoh berapa orang, betul? Berapa orang, berapa malam. Dan kita boleh tanya juga apa tujuan dia datang ke hotel. Kan, datang ke sini ke, supaya kita boleh cadang bilik yang lebih sesuai lagi. Kalau dia main untuk honeymoon,
kita minta lah cadang bilik yang lagi mahal, betul tak? Honeymoon kan sekali je kan, takkan nak honeymoon 2-3 kali. Okay, so kita akan cadangkan bilik yang lagi sesuai, lagi mahal supaya hotel boleh dapat lagi keuntungan yang lebih tinggi. Kita kena ingat, kita sebagai FOA bukan setakat kerja dia tau. Banyak pelajar dia ingat kita sebagai FOA, kita semua kerja, daftar masuk, daftar keluar, ambil payment. Daftar masuk, daftar keluar, ambil payment. Sebenarnya yang tu adalah salah. Okay? Bukan macam tu. Kita juga berperanan untuk menjual bilik. Macam mana kita nak jual bilik? Bilik tu dah ada, kita nak jual macam mana, cik? Peranan kita kena sell kita punya bilik, kita kena suggest. Kalau dia ambil bilik yang simple, kan, tapi kalau kita dah tahu dia punya tujuan, then kita boleh kita akan buat upselling. Kita kena buat upselling. Ada hotel yang kalau kita buat upselling, kita akan dapat commission tau. Sebab bila kita upselling, harga bilik kita naik, keuntungan kita akan naik. Hotel memang dia bergantung kepada bilik lah. So bilik dah sedia ada. Kalau kita tak jual, kalau setiap hari kita tak boleh nak maksimumkan dia punya occupancy, so kita tak dapat keuntungan yang tinggi lah. Yang tu you kena faham. Bukan setakat FOA tu buat kerja, daftar masuk, daftar keluar, terima payment. Bukan setakat yang tu. Semua urusan berkenaan dengan bilik, satu. Lepas tu berkenaan dengan kemudahan, kita kena cuba jual. Contoh hotel kami ada spa. Hotel kami ada recreation. Kan? Hotel kami ada restoran yang menawarkan menu yang sedap. Kita kena bagi tahu. Jangan duk senyap-senyap lah. Kan? Kita tolak kerja. Ni bukan kerja I, ni kerja concierge. Ni bukan kerja I, ni kerja orang lain, ini kerja F&B. Tak boleh. So apa-apa pun, kan kita dah tahu, kita dah tengok hubungan antara jabatan kan. Front office ni adalah first, dia akan cari. Okay? Dia akan cari tetamu tu, dia tak kira apa benda, apa cerita, dia akan main dekat front office dulu. Apa-apa dia complain front office. Kan? Nak cadar front office, nak makan front office, apa benda pun front office. So front office ni kena tahu semua perkara. Front office ni lagi, orang kata lagi tough. Tapi tough tak tough, dia lagi seronok lah sebenarnya. Sebab kita tahu semua benda. Kita tahu semua benda. So kita akan berhubung kepada semua jawatan dan kita akan buat yang terbaik lah untuk tetamu. Yang tu yang kita kena faham. Untuk video yang kedua, so you dah tahu room apa kan? Okay, so sekarang kita akan masuk sikit lagi topik. Okay. Nampak tak I punya slide? Nampak saya, nampak. Nampak nah, I besar sikit. Aku tak nampak. Okay, kita akan go through sikit lagi. Dekat sini, hang kena dapat mengenal pasti ya. Hang kena dapat mengenal pasti jenis tetamu. Okay, di sini kita ada beberapa jenis tetamu. Yang pertama walk-in. Okay, istilah walk-in ni adalah tetamu tu dia masuk macam tu ya. Dia pergi dekat sesebuah hotel, dia kata dia nak bilik. So yang tu adalah walk-in. Tetamu yang walk-in yang ni selalunya dia tak ada buat penempahan, dia tak buat penempahan awal. Contoh, saya pergi dekat KL, kan, saya pergi dekat KL, lepas tu saya pergi dekat satu hotel, saya terus walk-in je. Saya tanya ada bilik tak? So maksudnya saya tak pernah buat penempahan dan saya nak tengok ada bilik pada masa tu ke tak. So pelajar kena ikut prosedur SOP yang sepatutnya untuk menanyakan keperluan tetamu. Yang tu nanti kita akan go through lepas ni lah. Yang kedua adalah FIT. Apa tu FIT? Ada pelajar boleh bagi tahu saya apa tu FIT? Oh, semua senyap dah, tidur ke? Apa tu FIT pelajar? Hello. Saya tak tahu. Okay, hak lain tak ada respon? Saya tak tahu. Tak tahu. Free individual tour. Pak Winnie pun dah left lah. FIT tu adalah Free Independent Traveller. Free Independent Traveller
adalah dia pergi melancong seorang-seorang. Macam backpackers lah. Backpackers tahu tak backpackers? Tahu. Backpackers maksudnya dia ambil bag dia, okay, dia galai satu bag dan dia pergi melancong macam tu. Itu adalah backpackers. Boleh? Boleh. Respon. Ni banyak dah tutup video nah. Boleh, sir. Okay, so FIT ni pun lebih kurang dia macam walk in lah. Okay, dia macam walk in juga. Cuma dia ada, dia punya peranan dia adalah backpackers. Dia galai bag dan dia melancong seorang-seorang ke tempat yang lain lah. Okay, yang tu sama. Okay, yang ketiga, kalau backpackers ni, yang tadi tu, yang FIT tu selalunya dia akan mencari tempat penginapan yang murah. Sebab dia nak jimat. Ataupun tempat penginapan yang tak ada kos. Mungkin dia akan tukang rumah orang lain. Kalau luar negara, orang Masaleh dia berani. Dia berani, dia tanya je boleh tak nak duduk rumah macam ni. Dia berani. Lepas tu, dia tuduh lah. Tapi dalam masyarakat sekarang, dalam zaman sekarang kena hati-hati lah. Kan? Orang bagi duduk pun hang tak semestinya hang berani nak duduk lah sebab hang takut juga kan. Betul tak? So kena hati-hati juga untuk yang tu. Okay. Yang ketiga, kalau kita tengok dekat sini dia tulis family. Okay, family tu adalah keluarga lah. Maksudnya jenis tetamu yang mai bersama dengan keluarga. Okay, ada anak, ada wife. So kalau guest macam ni, apa jenis bilik yang you akan cadangkan kepada mereka? Apakah jenis bilik? King ke kuat? Family room. Family room. Betul. Family room ataupun bilik yang ada dua katil besar, contoh yang ada queen size bed kan, double bed. Ada double bed. Yang sesuai, maksudnya you faham lah. Okay. Macam yang nombor 4 ni, seniors tu apa maksud? Seniors. Orang tua. Okay. Itu adalah orang tua, betul? Orang tua. So kalau orang tua, apakah jenis bilik yang you akan cadang kepada senior ni? Kena tengok God dia main macam mana. Kena tengok dia main macam mana, betul. Lepas tu, kalau dia main ramai kita bagi bilik besar. Kalau dia main seorang kita bagi bilik yang sederhana. okey, selain daripada tu, apa lagi yang you akan tengok kalau senior ni? Apa lagi? Jangan bagi tingkat yang tinggi, saya kira gaya. Betul. Mungkin jangan bagi tingkat yang tinggi sebab susah kan dia nak ni, walaupun kita ada lift kan, tapi sebab dia nak kerja lift tu pun satu hal kan. Okay. Yang tu yang betul, yang tu yang perkara yang kita sepatutnya tengok. Jangan lantak pi dia ni dia main, kita bagi je mana-mana bilik yang I suka. Bagi dia tingkat yang paling atas sekali, dia pun takut kan gayat ke apa benda. Yang tu betul. So sebagai seorang FOA, kita kena tahu macam mana kita nak cadangkan bilik tu. Yang tu yang penting sebenarnya. Okay, yang kelima, business travelers. Kalau nampak perkataan business tu kita faham lah. Perkataan business tu maksudnya adalah dia datang penjagaan orang yang younger. Okay, orang business. Okay, so dia mai atas urusan kerja. Kalau dia mai atas urusan kerja, kita bolehlah cadang bilik yang lagi selesa kan, sebab business company yang bayar. Betul tak? So kita kena minta lagi bilik yang mahal ke apa benda kan. So kita boleh bagi tahu lagi. Boleh cadang lagi bilik yang lagi sesuai kepada yang ni, yang guest macam ni. Yang keenam tu adalah leisure traveller. Leisure traveller tu apa? Tak tahu lah. Apa leisure lah. Leisure traveller tu apa? Tak tahu sir. Takkan tak tahu, hang semua kan pandai-pandai. Yang tu untuk beristirahat. Okay. Jenis tetamu macam ni, kalau leisure traveller tu dia adalah untuk beristirahat. Dia nak main tu rehat kan. So kalau tetamu macam ni, hang boleh cadangkan bilik yang lagi selesa. Janganlah suruh dia ambil standard room ya, kesian kan. Dah lah standard room tu kecil kan. So kita nak bagi dia selesa, kita boleh cadangkan room yang besar sikit, suite room ke, walaupun dia seorang. Okay. Kalau dia suki, kalau dia 2 orang, kita boleh cadangkan bilik yang lagi besar sebab dia pun nak selesa. Faham tak? Tak dengar pula. Apa pasal tak dengar?
Amir clear, tak sir, dengar? Hak lain clear. dengar ke? Hello. Dengar, saya dengar. Ha, hak lain dengar. Dengar, Amir Kami masalah jelas. phone. Amek Okay. tengok. Oh, So yang ni Ambil faham line ah? kot. Yang ni jenis tetamu faham? faham. Faham. Okey, laki yang jawab, mana hak geng-geng wanita? Okey. Faham. Ni jangan duk pura-pura jadi ni ya. Okey, seterusnya kita tengok dari segi gas cycle. Gas cycle stage ni penting. Okey, gas cycle stage ni penting. Kita ada 4. Okey, dekat sini kita ada 4. Yang pertama, kita ada pre-arrival. Apa tu pre-arrival? Tetamu yang akan sampai. Tetamu yang akan sampai, dia tak sampai lagi. Dia Ya. baru akan sampai. So dekat sini kita akan tengok apa dia punya orang kata urusan dia. So semestinya adalah reservation. Okay, Ya. penumpahan. So sebelum tetamu tu mai, selalunya sekarang ni kita galakkan tetamu untuk buat penumpahan supaya kita boleh bajet. Berapa bilik yang telah dijual. Betul tak? Berapa bilik yang kosong, berapa bilik yang masih belum dijual. So kita boleh buat orang kata persiapan yang awal. Buat perkiraan. Kalau dia main dengan group, lagilah kita banyak kerja. Kalau dia main seorang tu tak apa lagi. Kalau dia main dengan group kan, 5 group, 1 group, 2 orang, 5 group, 10 orang, dia nak 5 bilik contoh. Kita banyak kerja sebab kita kena buat persiapan awal, betul tak? Ya, Okay. betul. Yang tu kita kena faham. Yang kedua, point yang kedua dekat sini adalah arrival. Tetamu yang dah sampai. Bila tetamu sampai, apa yang kita akan buat? Okay. Dekat sini tak ada sengaja I tak masukkan, you kena tulis Okay. Yang pertama kita akan ada jawatan sebagai doorman ataupun porter, dia sama sebenarnya. Ya. So doorman and porter ni dia akan greet the guest lah, dia akan buka pintu, greet the guest, tolong angkat bag ke apa benda. Okay, betul Alicia kata greet the guest, betul. So Betul. kita akan bawa tetamu ke registration counter. Okay. Baik. Akan bawa tetamu ke registration counter dan kita akan uruskan proses check-in. Okay. So kita akan uruskan proses check-in, kita akan assign bilik, kita akan bagi kunci bilik, kita akan menguruskan beg tetamu. Betul? Okay. Ya. Yang ni adalah untuk arrival. Okay, ada soalan? Setakat ni tak ada. Okay, setakat ni tak ada. Yang ketiga adalah in-house guest ataupun kita panggil occupied. Occupied guest. Okay. Untuk yang ni, semasa tetamu menginap di hotel, apakah urusan yang akan berlaku? Okay, dekat sini kita akan nampak mungkin ada safe deposit. Mungkin tetamu nak buat nak simpan safe barang dekat safe deposit tu. Mungkin ada tetamu yang daripada tempat lain dia nak buat currency exchange. Dekat front office kita boleh buat sebenarnya. Okay. Dan mungkin ada tetamu dia memerlukan menelpon panggilan di luar. Contoh international call ke, dia akan minta you uruskan. Okay. Ataupun ada tetamu dia nak minta transport. Dia nak pergi meeting ke, ataupun dia nak pergi mana-mana lah melancong sebab dia main daripada luar. Contoh dia main daripada Sabah, dia nak main Kedah, lepas tu dia nak pergi melancong, dia tak ada kenderaan betul. So dia akan minta pihak hotel untuk tolong uruskan lah. So kita sebagai FOA ataupun sebagai counter front office, kita dapat kita ada servis perkhidmatan sebeginilah yang akan diuruskan oleh concierge. Nanti detail tu kita akan tengok lagi. Lepas tu yang last sekali adalah departure. Departure tu apa? Sewaktu tetamu nak pergi, nak keluar. Okay, sewaktu tetamu nak keluar, nak check out. Daftar keluar ataupun kita panggil check out. Okay, bila dalam stage ni, apa yang akan berlaku? So kita akan uruskan prosedur check out lah. So kita dah tahu dia check out, so kita akan uruskan prosedur check out. Sebelum dia check out, kita akan selesaikan bill settlement. So kita akan tunjukkan bill kita, bill tetamu, kita akan tunjuk. Jangan bagi tu lain. Kita kena tunjuk one by one. Okay, this is your bill. Can you check, sir?
check satu-satu, kita terangkan ni harga bilik, ni ada kalau dia ada purchase lah. Kan dia ada buat in-room service ke, kalau dia ada makan di restoran ke, kalau dia ada menggunakan spa ke. So kita kena tunjuk satu-satu supaya dia jelas. Lepas tu kita kena conclude berapa yang dia dah bayar, berapa yang dia akan bayar. Yang tu yang kita kena faham. Okay, tanya sama ada nak gunakan credit card atau cash untuk pembayaran, betul Alicia, betul. Lepas tu kita akan menguruskan beg. Beg ni siapa yang akan uruskan? Bellboy. Bellman, betul, bellman boy. Okay, daripada tu dia akan telefon, saya nak check out, boleh tak datang bellman datang untuk angkat beg saya sebab beg saya banyak. So kita akan pi lah. Okay, kita akan pi, kita akan ambil, kita akan turun, kita akan tunggu tetamu ni selesaikan urusan check out. Lepas tu kalau dia minta transportation, macam tadi dia ada minta transportation untuk ke airport, kita boleh tolong uruskan. Kalau kita ada memang ada transportation to airport, kalau kita tak ada, kita akan uruskan tu Grab sekarang Grab, Uber dah tak ada lah sebab Grab dah ambil Uber, so sekarang tinggal Grab je lah. Okay, ataupun taksi yang masih ada, taksi Maxine, okay, yang tu lah. So untuk stage gas cycle stage ni boleh faham So pelajar dia akan melalui 4 stage ni. Okay, untuk selesaikan satu proses tu dia akan melalui 4 stage. So pekerja ataupun FOA, pelajar kena faham setiap stage ni apakah urusan dia. Okay, apa yang dia akan buat sebenarnya. Sebelum apa, semasa apa, okay, semasa lepas tu menginap apa, lepas tu check out apa yang kita kena buat. Okay yang ni tak ada masalah. Okay, yang ni simple je, kalau ada soalan boleh tanya. Semua tu senyap ya. Ya. Video pun banyak dah tutup. Buka video ni, tunjuk ceiling buat apa ni Hamimi. Hal lain tak tunjuk video pun. Gelap. Tunjuk video. Okay, dekat sini pelajar kena tahu satu law. Okay, law ni penting untuk kita sebagai pekerja di industri hospitality. Okay, law ni adalah innkeeper law. Okay, akta penginapan. Okay, akta penginapan ni penting untuk orang kata apa, menjamin keselamatan daripada tetamu lah. Okay, tetamu bila dia nak duduk tempat kita, kita ada satu law untuk nak protect mereka sebenarnya. Sebab itu kita akan bagi tahu kan, kalau boleh jangan simpan barang berharga dalam bilik, jangan letak barang di merata-rata. Law tu penting. Okay, kalau ada hilangan kerosakan barang tersebut bukan disebabkan kecurian pihak hotel atau pihak tetamu, dia masih boleh claim kita tau. Sebab ada law ni. Okay, so kita sepatutnya kita kena bagi tahu dekat tetamu. Kadang-kadang tetamu ni dia tak faham. Dia bukan tahu pun. Kita kena bagi tahu. Law ni kalau boleh kita akan paparkan di kaunter front office. Sama ada kita lekat ke, kita letak atas meja ke, kita kena bagi tahu. Kita ada law tu. Kebanyakan tetamu tak tengok pun law tu, dia tak baca. Tapi bila berlaku tapi bila berlaku perkara, insiden, baru dia nak blame kita kan. So tak mau. So kita sebagai pekerja kita kena bagi tahu kat tetamu dulu. Kita ada law, tolong jaga barang anda, jangan simpan, jangan letak merata kan. Kena bagi tahu macam tu lah. Okay, law ni simple je. Seterusnya kita akan tengok konfigurasi bilik. Konfigurasi bilik maksudnya apa bilik, apa tu dia punya bilik ni. Tadi kita dah tengok dalam ni jenis-jenis bilik kita dah tahu single room, single occupied lah. Single occupied, double, triple dengan quad. Okay, seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. So semestinya bilik, dia punya katil dalam bilik tu pun single bed, queen size bed, satu queen size plus satu single ataupun twin. Lepas tu mungkin dua queen ataupun dua king untuk quad lah, untuk 4 orang tu. So kita kena faham dalam bilik tu ada berapa katil. Tak apa.
Okay, jangan kita duk bagi bilik yang tak cukup katil. Contoh dia main dengan family, ada 2 dewasa, 2 kanak, tapi hang suruh dia masuk double room. Double room tu satu katil je. Okay, satu katil untuk 2 orang, nampak tak dekat sini dia tulis double occupant. Satu bilik 2 orang. Yang 2 anak tu nak duduk mana? So kita kena faham. Okay, kita nak sebolehnya bagi tetamu tu selesa. Sebab itu you kena faham dari segi maklumat jenis bilik ni dulu. Okay, yang ni tadi dah tengok daripada YouTube, so tak ada masalah. Cuma I nak go through sikit sahaja. Okay, konfigurasi bilik bermaksud keadaan fizikal sesebuah bilik. Kadang-kadang kita akan upgrade. Dekat sini perkataan yang tulis dekat situ adalah upgrade bagi menawarkan bilik yang mempunyai konfigurasi yang lebih baik bagi tujuan mendapatkan keuntungan. Macam tadi saya cakap, kita nak buat upselling. Okay, kita nak buat upselling. Kita nak cuba jual bilik yang lagi mahal. Okay, sebab kita nampak kemampuan tetamu tu dia mampu untuk memiliki bilik yang lagi mahal, bilik yang lagi selesa. So kita cuba jual dekat dia. Okay. Kadang-kadang kita buat upgrade, kita upgrade terus bilik tu kepada bilik yang lagi tinggi, bukan disebabkan nak melibatkan keuntungan. Kalau tengok dekat sini dia tulis tidak melibatkan keuntungan yang lebih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia merupakan tetamu VIP yang tetap. Kadang-kadang ada tetamu yang tidak puas hati dengan keadaan bilik yang dia dah tempah tapi ada masalah. Okay, ada masalah bilik yang tak dapat diselesaikan pada masa tu. Semua tu kita kena tengok dan kena selesai. Macam saya cakap tadi, kalau ada aduan daripada tetamu, kita kena ambil aduan tersebut, catat dalam buku log dan kita kena hubungi maintenance. Kalau maintenance tak dapat selesai pada masa tersebut, apa yang kita kena buat? Apa tindakan kita sebenarnya? So kita masa tu lah mungkin kita akan upgrade bilik tu ke bilik yang lagi baik, supaya kita nak orang kata panggil apa? Nak turunkan dia punya kemarahan tu kan. Macam itulah. Okay. Dekat sini dia ada standard bilik konfigurasi. Okay. Satu standard, satu enhance, satu lagi suite lah. Bilik yang ada lebih amenities dan service berbanding dengan standard. Yang ni suite confirm lah lebih luas daripada bilik yang lain. Yang ni tak ada apa lah. Yang ni biasa je. Okay. Kita ada juga yang ni nak kata apa, dia panggil geraran. Dekat sini dia panggil geraran. Okay, macam dalam video tadi, you ada nampak juga ada connecting room kan. Connecting room tu ada salah satu okay, jenis bilik yang diberi geraran macam tu. Okay, smoking room, ladies room, disabled room. Macam tadi dalam video tu dia ada kanaba room kan. Okay, so bila tetamu datang untuk nak buat check-in, nak ambil bilik kan, nak buat penempahan kan, perkara ni selalunya pelajar dia tak tanya. Dia mungkin dia lupa ke ataupun dia tak tahu nak tanya kat mana. Selalunya dia akan tanya saya lah, sir ni nak tanya kat mana. Sebenarnya masa you ambil maklumat tu you boleh tanya lah. Okay, masa you ambil maklumat tetamu tu you boleh tanya, cik prefer smoking room or non-smoking room? Sir prefer, Miss prefer ladies room? Sebab sekarang ni ada hotel yang dia dah buat untuk ladies floor. Ladies floor maksudnya satu floor tu dia hanya untuk penghuni ataupun tetamu perempuan sahaja. Sekarang dah ada hotel macam tu. Okay, sebab bagi menjaga keselamatan lah. Dia biasa lah satu benda sebab dia nak jaga keselamatan untuk tetamu lah. Okay, so kita sebagai FOA, kita sebagai pekerja yang berada di hadapan front office, kita kena faham keperluan tetamu yang tu sebab you tanya keperluan dia. Semasa bila you nak ambil maklumat tetamu, contoh berapa orang, berapa bilik dan berapa malam dan jenis bilik yang dikehendaki. Kalau kadang-kadang kita tak tanya, tapi kalau kita boleh tengok lah kadang-kadang bukan lelaki kan, bukan perempuan je, lelaki pun dia tak suka smoking room sebab ada bau dalam bilik tu. Orang smoke dia ada bau. Macam saya sendiri yang tak smoking,
memang confirm Thai tak akan ambil bilik yang smoking room lah. Sebolehnya, tapi kalau tak ada pilihan, nak buat macam mana? Okay, yang tu kena faham. Dan satu lagi, kalau tengok yang bahagian ke point yang keempat tu, dia tulis dekat situ ada juga bilik yang diberi nama good view, bad view ataupun sea view, mountain view apa benda kan. Yang tu adalah sama juga, geraran dia sama. Kadang-kadang kita nak bagi maklumat kepada tetamu, kita kena tanya juga. Nak sea view ke? Nak city view ke? Sebab harga dia tak sama. Okay? Harga bilik tak sama. You kena tahulah, you kena tanya lah. Oh, kalau dia ada bajet, dia kata tak kisahlah city view lah. Mungkin beza dalam RM50 kan, RM70 ke? Contohlah, ataupun RM100 ke? Satu city view, satu lagi sea view. Depan belakangnya, satu depan, satu belakang. Tak kisahlah dia kata. Sebab memandang bajet tu tak cukup. Okay, tak apa. Benda tu pelajar sepatutnya kena tahu. Dan kena tanya semasa buat proses check-in. Okay? Bila kita buat proses check-in, pelajar kena tahu benda tu. Okay? Jangan lupa pasal benda tu. Okay? Jadi tak ada masalah. Ni okay? Ada soalan untuk yang jenis-jenis bilik yang special lah. Orang kata geraran bilik tu. Dia bukan setakat macam queen suite ke ataupun superior room, family room. Tapi dia lebih kepada spesifik lagi. Ada soalan? Tak ada, sir. Okay, lain dah tidur ke? Hal lain? Asyik-asyik Alicia yang jawab. Alicia tu siapa? Tak ada. Sir. Tak ada dekat ni lah, tak nampak. Okay, tak apa. Okay, jenis katil saya rasa anda dah memang pandai lah. Kalau anda dah ambil housekeeping, sepatutnya anda dah tahu. Kita ada king size bed, macam mana? Queen size bed, macam mana? Double bed, macam mana? Twin bed, macam mana? Single bed, macam mana? Okay. Yang ni cuma untuk revision sebab you all dah tahu. You all dah pandai lah. Okay. So, apa bilik, ada apa katil you kena faham. Double bed, ada katil apa? Superior room, dia ada bilik, dia ada katil jenis katil apa? Yang tu you kena faham. Okay. Dalam maklumat yang kita dah bagi tu, you kena tahu, dalam suite room, dia ada satu double bed, maksudnya dia ada satu queen size bed dan satu twin bed ataupun satu single bed. So supaya kita boleh bagi maklumat yang betul. Kita jangan orang kata reka-reka sendiri ya, jangan reka-reka sendiri. Maklumat nanti saya akan bagi dan bila kita nak buat prosedur check in check out tu, you kena faham. You kena ambil, you kena tengok maklumat tu. Okey nah? Okey. Jenis bilik, yang ni standard room tak apa, yang ni dah tahu lah kan. Standard room ada yang paling murah, kemudahan yang paling simple, dia ada katil, sama ada single ataupun queen size dan bilik size dia kecil dan kemungkinan dia tak ada bilik, dia tak ada tingkap. Okay, maksudnya dia ada yang simple je standard room ni. Selalunya dalam bajet 80, 100 macam tu lah standard room. Okay, sekarang murah, kalau tambah Oreo lagi murah kan. Okay. Okay, superior room, apa dia punya ni? Dia bilik yang sederhana, superior katil yang bersaiz queen ataupun king. Dia lebih besar daripada yang tadi standard room tu. Mungkin dia ada tingkap. Macam tu. Okay, dia lebih besar, dia ada ruang jaran lah macam yang tadi standard tu. Mungkin dia tak ada ruang nak jalan, ruang nak sembahyang pun tak ada, mana tak tahu kan. Saya pernah ambil satu bilik di KL hari tu di Kelana Jaya. Buka-buka pintu ke bilik lah. Katil bukan. Buka-buka pintu tu katil tu dia boleh jam. Boleh jam, tidur terus kat situ. Memang kecil. Yang tu standard room lah, orang kata standard room. Memang tak ada ruang nak jalan, tak ada. Ruang nak letak beg ke baju ke memang tak ada sebab dia dah simple, sebab dia bagi harga yang murah je. Dia kata. Macam tu. Okay. Superior. Deluxe room apa? Deluxe room untuk apa? Deluxe room kalau dekat sini, kalau tengok dekat sini, charge maksimal untuk bilik yang besar sederhana, beza dengan permintaan. Dia selalunya untuk ahli perniagaan, businessman. Nampak pun sedap kan? Do you want a deluxe room, sir?
kan. Takkan hang nak suruh dia ambil standard room kan, nama pun businessman. So nama tu grand sikit. Lepas tu size katil adalah queen ataupun king kalau tengok dekat sini. Okay, deluxe room selalunya dia akan letak di level yang tinggi sikit dan mungkin dia ada extra punya facility ataupun attractive interior. Maksudnya dia punya design bilik tu lagi cantik. Kalau dia tengok dekat sini, design bilik lagi cantik dan mungkin dia ada nice view. Deluxe room ni mungkin dia boleh ada sea view, mountain view ke, dia ada view yang cantik sikit deluxe room ni. Yang tadi tu dia tak ada view yang cantik lah, dia biasa-biasa lah. Okay. Lepas tu kita ada suite suite room. Kalau tengok dekat sini kita ada banyak. Kita ada 3 jenis suite, satu junior, satu executive, satu presidential suite. Okay. Presidential suite ni adalah bilik yang paling mahal lah. Presidential. Nama pun presiden. So bilik yang besar, bilik yang ada extra room, mungkin dia ada extra lagi living room, maksudnya ruang tamu yang besar. Mungkin dia ada 2 bilik. Dalam bilik tu, bila kita masuk bilik tu, dia ada 2 bilik lagi. 2 bilik dengan katil yang besar lagi. Dia ada kitchen lagi. Okay, dia ada pemandangan yang cantik lagi. Okay. Okay, selalunya kalau VIP kita akan bagi bilik macam ni lah sebab dia mahal. Bilik suite ni nama pun suite. So dia pun mahal sikit lah. Okay. So kita kena tengok kesesuaian. Kalau kita boleh jual, kita jual lah. Kalau kita tak boleh jual, tak apalah. Untuk suite ni, kalau yang lain-lain kita boleh jual. Okay. Seterusnya kita akan pergi dekat room amenities. Okay lagi pelajar, okay? Okay, sir. Okay. Room amenities room amenities. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya ada apa room amenities yang you dapat tahu? Yang you boleh bagi tahu dekat saya. Ni type dekat chat. Type dalam chat apa yang you boleh listkan room amenities tu. Okay. Type dalam chat. Type dalam chat. Sabun, tak lajunya. Sabun toilet, kelengkapan bilik, kasut, bilik yang disediakan. Bilik yang disediakan tu bukanlah amenities. Abang weh, amenities. Bag laundry, water heater. Nescafe, dryer, iron. Lagi. Satu je. Air dryer, mineral. Lagi. Apa lagi amenities yang ada? Peti ais, sabun, kola. Sabun toilet je ada. Gula. Pengangkut baju. Lagi. Creamer, kopi, brus gigi, gelas, television. Okay. Kain toilet, tisu. Okay lah. So maksudnya ruang tamu, amenities ruang tamu. Okay. Peti safe. Okay. Okey semua rasa-rasa semua boleh mengenal pasti apa tu amenity. So kita akan tengok dekat sini yang disenaraikan, mungkin ada yang tak disenarai oleh pelajar lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini kita ada nampak slide nampak slide ke tak? Nampak Nampak. Okey, kita boleh nampak ada stationery. Selalunya kita akan nampak ada pen ataupun kertas atas meja ataupun tepi kita punya katil tu. Kita akan nampak ada postcard, kadang-kadang ada postcard dalam bilik. Laundry bag tadi ada yang sebut, coffee, tea, sugar, creamer tadi ada yang sebut, candy, gula-gula tadi ada yang sebut, TV program guide. Yang ni yang tak ada orang sebut tadi. Okay, TV program guide maksudnya ada apa channel yang dalam bilik tersebut. Dalam bilik tersebut TV dia ada apa channel. Kita nak tahu juga. Kita tekan mai, 3 channel je. Padahal sebab dia tak tulis tak ada extra. Kita ingat semua hotel ada extra, tapi ada kadang ada hotel yang dia tak ada extra. So kita tak tahu, kita tekan, tak ada. Sepatutnya kita kena ada satu TV program guide. Contoh kita nak tengok AXN. Kena tekan apa? Kadang-kadang mana kita nak ingat. So kena tengok dekat situ. Okay.
Coffee maker. Coffee maker tadi ada orang sebut tak coffee maker tu? Astro punya coffee maker tak rasa tak ada kan. Coffee tapi maker tu tak ada. Okay, coffee maker jangan lupa coffee maker tu penting juga. Maksudnya dia punya peralatan tu. Okay, hanger tadi orang sebut. Blanket ada orang sebut. Pillow case. Jangan lupa. Iron board jangan lupa. Mini bar dia bukan peti ais weh. Okay, peti ais tu besar. Kita yang guna dekat hotel tu adalah mini bar. So kita kena faham dia punya terms tu, mini bar. Okay. Apa lagi yang seterusnya? Kita ada lagi, yang ni biasalah untuk mandi-mandi lah. Amenities in bathroom. Tadi itu amenities in a room. Okay. Yang ni nampak tak? In guest room. Yang ni adalah amenities in bathroom. Kita ada face soap, bath soap, shower gel, shampoo, shower cap, swing kit. Ni dia tak masuk brush gigi apa benda lagi lah. Ada lagi banyak lah. So kita tak akan masuk semua-semua lah. Okay. So pelajar kena faham. Dan contoh bilik, kalau anda ada jadi sebagai bellman kan, anda kena terang sedikit sebanyak simple untuk benda ni. Yang mana yang penting? Yang sini dia tak masuk yang safe deposit box dia tak masuk. Okay? Sebab banyak sangat kita tak boleh nak senarai terlalu banyak. Tapi dia ada prosedur bila bellman dia masuk bilik. Okay? Bila bellman dia bawa tetamu masuk bilik, dia ada benda yang dia kena cakap. Jangan biar macam tu masuk-masuk kan, tak logik. Sepatutnya kita kena orang kata menerangkan bilik tersebut kepada tetamu kan, apa yang ada. Tak payah nak cerita semua lah, kita ada postcard, kita ada laundry bag, tak payah. Benda yang rasa-rasa nak cerita tu boleh cerita. Contoh barang dalam minibar. Barang ataupun makanan, minuman dalam minibar bukan free Pelajar kena faham, yang tu bukan free untuk tetamu. Yang free tu adalah letak di atas meja tu, yang free. Mineral water 2, coffee tea, sugar creamer, hak tu ya. Selain daripada situ, bukan free. Yang mana yang dalam mini bar, walaupun ada mineral, pelajar kena faham, sekali lagi saya bagi tahu, walaupun ada mineral dalam mini bar, yang tu bukan free, yang tu adalah charge. Sebab yang free tu dah letak di atas. So yang bawah tu, you kena bayar lah. Dalam minibar tu hang kena bayar. Dia minum syok lah. Yang tu kena terang kepada tetamu. Ada juga berlaku kes tetamu dia masuk, lepas tu pekerja ambil orang kata sambil lewat tak nak terang kan. Tapi tetamu makan, maksudnya dia consume barang yang ada dalam minibar. Bila dia check out, housekeeping dia akan check bilik dulu. Dia maklum dekat front office, tetamu ni dia ada makan yang ni dalam minibar. So kita bila tunjuk bil dekat tetamu, kita akan charge masuk. Bila kita charge masuk, tetamu mengamuk. Sebab apa? Apa pasal hang charge saya? Yalah memang yang ni saya makan, tapi saya ingat free. Kan? So sekarang hang nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa sebenarnya? Nak salahkan yang FOA ke yang bellman tadi? Yang bellman tadi yang salah lah. Sepatutnya dia kena bagi tahu barangan dalam minibar semua kena charge. Kita jangan ambil, ingat Allah. Tetamu sepatutnya tahu kan? Sepatutnya. Tapi ada tetamu yang dia tak tahu. Tak kira lah dia pura-pura tak tahu ke ataupun dia memang tak tahu ke, biar pi lah kan. Tapi kemungkinan dia tak tahu. Macam yang first time duduk kat hotel, mana nak tahu kan. Kita ingat semua free kan. Kalau dekat hotel ni semua free. Mana yang kena charge lagi sebab dah bayar kan. Kita dah bayar bilik tu kan. Kita ingat semua free lah. Semua kita angkut. Hanger-hanger pun kita angkut sekali. Mana boleh. Macam yang hanger, yang blanket, pillow case, iron board tu kan. Coffee maker tu semua kalau ambil kena bayar. Dia tak istilah hang curi. Kalau hang kata hang curi tu macam pelik kan. Dia macam tak sedap orang dengar kan. Dia kata kalau hang ambil hang kena bayar. Maksudnya kalau hang suka sangat benda tu kan. Blanket ni I tak dapat cari kat mana lah. Blanket ni memang sedap lah kalau I pakai blanket ni habis tidur
24 jam tak bangun tau. So hang pun ambil. Bila check out dia tengok-tengok dah tak ada. So dia akan charge terus ya. Jangan hang terkejut ya. Abang hang charge saya. Macam tu. Dia tak istilah lagi hang curi. Dia tak nak jatuhkan air muka tetamu, sebab tu dia letak kat situ ada guest item list. Okey? Ingat dalam bilik kita ada satu lagi benda kita panggil guest item list. Apa yang ada dalam tu? Apa benda yang ada dalam tu? Hello. Sebut harga barang. Betul, Alicia. Alicia ni nak tengok muka Alicia. Siapa Bagus ya. Sebut harga barang. Maksudnya harga barang setiap item yang ada dalam bilik tu. Termasuk TV, termasuk cadar, apa benda. Langsir ke benda, kalau rosak, kan? Kalau rosak, hang kena ganti rugi. Dia macam tu. Macam gelas, gelas, semua tu, macam gelas tu, hang boleh ambil, tak ada masalah. Tapi hang kena bayar. TV, tower, semua barang yang tadi tu, yang ada tadi tu, yang barang yang berharga sikit lah. X-ray. Yang tu, yang apa tu? Untuk yang smoking ni kan. Kita semua ada harga. So, benda tu yang sepatutnya kita kena bagi tahu dekat tetamu. Kita ada guest item list, kita ada TV channel, kita ada safe deposit box. Kalau nak simpan barang berharga, sila buat password sendiri 4 pin dan buat password sendiri. Lepas tu kalau katakan untuk water heater, so kita kena habak. Kadang-kadang mungkin water heater kita terlalu canggih. Kita tak tahu. Ni nak pusing ke kanan untuk panas ke, pusing kiri panas ke, ataupun tak payah pusing ke, ataupun automatik dia akan jadi panas. Oi. Ni apa ni? Hello. Ni anak siapa ni? Anak siapa? Apa Arung? Anak lapak ni. Depa tak minta dulu Minta apa? Dah lah, kalau kita ambil barang, depa tak minta dulu depa terus charge Tak minta maksudnya? Dah lah, kalau macam kita ambil X-ray, depa tak minta dulu X-ray tu balik, depa terus charge ke? Depa angkat hang ambil lah. Depa tak minta balik dah. Depa Tak terus minta balik. Kalau minta balik, malu hang. Faham tak? Dia takkan minta dia akan charge turun. Tapi kalau hang argue dengan dia, dia akan siasat lah. Saya tak ambil pun. Kan? Saya tak ambil benda tu tapi benda tu dah hilang. Dia akan siasat lah, dia akan buat siasatan lah nanti. Selalunya sebab dia tak nak jatuhkan air muka kan tetamu. Kalau kita ni, kita kena jaga dia. So selalunya kita charge, tak apa hang suka, ambil je lah tapi bayar. Sebab itu dia bubuh guest item list dekat situ. Kan hang nak ambil apa pun boleh, hang nak ambil TV sekali pun boleh. Tak masalah, ambil je tapi hang bayar kemudian. Hang kena bayar juga. Nanti hang tak bayar, kena bayar. So dia sebenarnya dia pun nak, orang kata nak jaga, nak jaga dengan tetamu. Kadang-kadang tetamu dia suka barang yang ada dekat hotel, pelik. Dia suka tuala hotel, dia suka macam-macam lah. Dia suka, dia nak ambil juga. Biar-biar lah, bagilah kat dia. Nampak cantik, betul ya. Nampak cantik kan, eksklusif ke. Bantal tu, kalau boleh nak ambil juga bantal tu. Katil pun kalau boleh nak ambil sekali. Tak tahu lah. Tak tahu macam tu. Ada guest macam tu lah. Tapi tak apa, sebab kita sebagai pihak di hotel, kita kena dapat menguruskan benda ni lah. Sebab tu kita ada guest item list. Tapi tanggungjawab tu siapa yang kena bagi tahu? Tanggungjawab tu siapa yang kena bagi tahu? Bellman lah. Tapi di Malaysia, nak bagi tahu kat pelajar semua, di Malaysia memang jarang praktik benda tu. Tapi kalau saya pergi dengan luar negara, contoh hari tu saya pergi Vietnam, hotel 3 star ya. Hotel 3 star tapi layanan dia macam 5 star. Dia nampak hang daripada jauh kan. Turun daripada taksi dia dah main dah. Sini punya kalau dia nampak hang turun daripada taksi, angkat beg banyak-banyak pun dia tak layan lagi. Tapi dekat Vietnam tu ataupun dekat luar negara, awal-awal dia dah main layan. Main ambil, lepas tu simpan elok-elok, lepas tu suruh minum dulu welcome drink. Sini mana dia bagi welcome drink? Kata ada welcome drink kan, tapi tak bagi-bagi pun. Kadang-kadang welcome drink tu tak refill.
welcome drink tu dah habis lama lah, berjam-jam lah, tapi tak refill pun. Mengapa kita nak bagi welcome drink kepada tetamu? Sebab tetamu mai daripada jauh satu. Bila dia mai tu dia penat. Okay, so kita akan bagi welcome drink. Kalau kita hotel yang eksklusif, mungkin kita akan bagi face towel. Kita ada tambah satu lagi, face towel, bagi dia lap muka. Oh, segar. Kan? Bagi dia relax dulu. Okay, baru kita akan buat proses check-in. Ini mai-mai dengan angkat beg besar kecil kan. Tapi dia tak layan pun. Macam hari tu saya pergi dekat satu hotel 5 star jugalah, kira 5 star tu hotel tu. Dekat yang KL tu. Apa nama hotel tu tak ingat lah. Sekejap ya. Dia tak layan pun. Saya duk angkat beg. Yalah. Apa tu orang kata pakai jean. Pakai t-shirt biasa je kan. Mana orang nak layan. Dah lah angkat beg besar kecil. Macam orang kampung mai. Tak layan tu. I tu tengok je bila dia nak layan I. Lepas tu ada check in kan. I nak pergi kat bilik. Hang tahu dia cakap apa? Cik nak pergi mana? I kata nak pergi bilik. Bilik kat mana? Bilik sekian-sekian ni. Cik ni ambil lift dekat belakang naik terus. Padahal dekat tangan saya kiri kanan ada beg. Belakang duk galai satu beg. Ada 3-4 beg dekat saya. Dah lah beg bukan nampak beg yang ringan. Maksudnya beg yang orang kata yang berat lah. Tapi dia tak layan pun. Malaysia memang macam tu lah. Dia punya attitude memang macam tu. Sebab dia anggap kita kerja-kerja je. Dia tak ada passion. Bila dia masuk kerja tu, dia tak ada, orang kata dia tak ada enthusiastic, dia tak ada passion. Malas makan jaya. Tu biasalah. So bila you nak masuk dalam industri ni, pastikan you buat betul-betul. You kena ada passion, you kena suka, you kena minat dekat you punya kerja ni. Okay? Walaupun you nampak you macam kerja dekat domain, dekat bellman contohlah, ataupun dekat FOA. Kita kerja-kerja lah, orang cerita kan, kita kerja-kerja lah, kita kena kerja dengan elok lah. Okay, jangan kerja, makan gaji macam tadi orang kata, ada yang kata, makan gaji je lah. Orang tendang baru hang nak kerja, orang tendang baru hang kerja. Hang bukan nak kerja lebih. Macam saya pernah cerita sebelum ni kan, kita kena boleh bagi servis yang ekstra. Servis yang ekstra tu yang akan menunjukkan bahawa anda beza dengan orang yang lain. Faham tak pelajar? Pelajar? Faham, Sir. Benda tu sebenarnya susah. Okay? Benda tu sebenarnya susah untuk kita nak dapat. Tapi you kena dapat kan? You kena buat. Maksudnya you kena alert lah. Maksudnya kita kena alert dengan keperluan tetamu. Benda kita nampak macam kecil. Okay? Kita nampak benda tu kecil je. Tetapi bagi tetamu, mungkin dia nampak benda tu besar. Contoh kan, macam tadi saya cakap kan. Sebelum ni saya pernah cakap. Anda buka payung, okay, anda pergi sambut seorang tetamu yang lari daripada jauh tu dengan ada hujan-hujan, dia lari mai. Okay. You pergi sambut dia. Mungkin hotel lain tak buat. Kan? Mungkin benda tu tak ada dalam SOP pun. Dia tak ada SOP tu tak tulis pun hang kena buka payung pergi sambut tetamu, tak ada. Tapi hang buat benda tu. Atas you nampak keperluan tu, you buat benda tu. Tetamu, dia akan rasa, dia macam orang kata dia terharu. Dia akan terharu dengan dia punya perbuatan tu, action hang, dia akan terharu. Dia akan rasa dihargai. Betul macam Syah cakap, dia akan rasa dihargai. Benda tu yang sepatutnya you buat. Sebab sekarang ni, apa-apa kita pun tahu kan, sikit-sikit orang akan viral, sikit-sikit orang viral kan. Kalau hang buat servis yang bagus macam ni, siapa punya nama yang akan naik? Hang punya nama juga yang akan naik. Kan? Oh, hari tu kan saya duduk di hotel sekian-sekian, ada seorang staff ni bagus lah. Dia mai daripada hotel tu kan, dia mai ni buka payung sambut saya. Kan? Macam tu. Kita nak orang menghargai kita punya layanan, perkhidmatan kita yang kita bagi tu. Saya pernah bagi tahu kan kepada pelajar kan, tetamu kadang-kadang dia mai dekat satu hotel tu bukan disebabkan hotel tu cantik kan, hotel tu bintang 5 ke apa benda ke, dia lebih kepada
perkhidmatan yang diterima. Perkhidmatan yang diterima, yang diberi oleh siapa? Anda semualah. Okay, yang diberi oleh anda semua sebenarnya. Kalau hang bagi layanan dia chaos, so dia punya pengalaman pun akan baik-baik lah. Kalau hang bagi layanan yang bagus, kan, layanan yang orang kata ada personal touch. You faham tak apa tu personal touch sebenarnya, pelajar? Personal touch. Personal touch tu maksudnya you sentuh hati dia lah. Oh, hang bagi lap peluh lah, apa benda, buka payung. Benda tu dia tak ada dalam SOP. Kita kadang-kadang kita buat benda tak semestinya kita semua kena SOP lah. SOP ni kata ada baru kita buat. SOP kata ada baru buat. Benda tu kecil lah, benda tu logik. Kan? Kalau kita boleh buat atas inisiatif sendiri, kita boleh buat, kita buat lah. Daripada tetamu dia akan nampak benda tu besar sebenarnya. Yang tu saya nak pelajar faham. Okay? Bila you nak jadi seorang pekerja dalam industri ni, you kena faham benda ni dulu. Kalau tak, memang payah lah nak teruskan. Okay. Okay, kita akan teruskan yang ni. Sikit lagi. Saya rasa, okay. Nanti harga bilik, pelajar, hello. Ya, Okay, sir. Masih boleh teruskan ke? Lagi. boleh. Okey lagi, semua okey lagi, dah lapar ke? Ya, kenyang. Dah kenyang, dah makan lah. Okay, kita tengok sikit lagi lah, sikit. Okay, kita akan tengok jenis kadar bilik. Okay, dalam hotel kita ada orang kata banyak jugalah kadar bilik. Kadar bilik maksudnya dia punya room rate. Kita ada banyak jenis room rate sebab kita ada banyak jenis tetamu kan. And then kita ada banyak jenis mungkin season ke apa benda, sebab tu kita ada banyak jenis kadar. Dan pelajar kena faham kadar tu bila nak pakai kadar ni, bila nak pakai kadar tu. Tu kena faham lah. Okay, yang pertama kalau kita nampak dalam skrin ni, yang pertama ada rack rate. Okay, rack rate tu kita boleh isytihar sama dengan truck base rate. Ataupun untuk fully independent ataupun fee independent traveller punya rate lah. Okay, rack rate ni maksudnya dia merupakan satu harga yang maksimum untuk kepada bilik, dia charge kepada bilik yang paling max lah. Okay, harga ni dia akan guna untuk super peak season. Pasal super peak season dia akan guna harga ni, rack rate. Nama dia rack rate. Okay, so kalau kita pergi walk in, kita akan pakai rack rate lah. Okay, kalau kita datang daripada company, business, corporate company ke, kita akan pakai corporate rate yang kedua tu. Nampak tak dekat situ dia tulis harga yang digunakan untuk tetamu daripada syarikat swasta. Kadang-kadang syarikat swasta ni dia ada alliance dengan certain hotel lah. Maksudnya hotel dia ada alliance dengan company ni, so dia akan dapat corporate rate yang mungkin akan murah daripada rack rate lagi lah. Okay. Yang ketiga ada government rate, macam saya lah yang kerja dekat government, kita akan guna government rate. Tapi sekarang pun banyak yang kata government rate ni tak ada dah, dia pun tak pakai dah, sebab kita boleh pakai online rate kan. Online lagi murah, dia kata hang booking sendiri, booking dengan Agoda ke, booking dengan booking.com ke, Traveloka ke, lagi murah dia kata. Okay, star dah lapar. Okay, hang boleh makan biskut tak apa, sementara duk nak dengar I cakap ni, hang boleh makan biskut-biskut pun tak apa. Trivago betul. Okay, yang keempat tu travel agent rate. Okay, travel agent rate ni kita allocate satu rate tu untuk yang travel agency. Okay, travel agency dia ada rate dia sendiri. Contoh kita bagi dia 20 bilik, so kita akan bagi dia rate macam tu. Okay, dia boleh gunakan rate tu untuk buat promosi kepada pelancong supaya ambil bilik di hotel kami. Macam tu, dia ada dia punya rate sendiri lah, sebab dia akan dapat commission daripada situ lah. Okay, travel agent. Yang keenam dah. Yang kelima. Yang kelima, seasonal rate. Okay, seasonal rate ni kadang-kadang kita ada banyak peak season, super peak season, macam cuti-cuti lah kan, cuti raya, Christmas, CNY, cuti sekolah. Yang tu time tu kita akan pakai seasonal rate pula. Okay, seasonal rate ni dia lain daripada rack rate lah, mungkin dia akan tinggi lagi lah. Okay.
Lepas tu kita ada weekday and weekend rate. Biasalah. Yang ni kita dah faham kan. Weekday selalunya dia akan murah. Okay, weekend dia akan jadi mahal lah. Sebab weekend banyak orang nak pergi melancong ke, pergi cuti ke. So dia akan jadi mahal ya. So kita sebagai FOA bila kita berada di hadapan semasa kita nak menerima telefon penempahan ke atau kita akan buat check-in secara walk-in ke, kita kena tahu bila ni hari biasa ke, hari weekend ke, dia main atas tiket sendiri ke ataupun corporate ke ataupun government ke, ataupun yang nombor 7 tu dia ada membership rate tu, yang tu yang kita kena tahu. Okay? Kalau dia kadang-kadang ada hotel ni dia ada membership. Okay, membership ni dia ada rate dia sendiri. Dia akan murah lah, biasalah sebab dia dah jadi member, dia akan dapat rate yang murah. Okay, dapat harga diskaun, betul. Okay. Yang ke-8, kadang-kadang ada hotel yang ada half day ataupun day use rate, tapi yang ni lebih kepada budget hotel lah. Okay, budget hotel dia selalunya dia ada benda tu. Untuk macam salesman, untuk nak rehat, dia tak guna sampai 24 jam lah. Dia kadang-kadang dia akan sampai 12 jam lah. Okay. Lepas tu harga package rate tu kalau dia ambil package, contoh dia ambil sekali dengan recreation. Dia ambil sekali dengan night jet ski lah, apa benda lah. Dia akan jadi murah sikit lah dekat harga bilik tu. Sebab dia ada package lain. Contoh dia ambil sekali dengan apa tu? Yang parachute tu kan, yang mana yang ada rekreasi tu dia ambil sekali, dia akan jadi murah. Okay. Yang seterusnya group rate. Okay, group rate ni untuk yang group lah. Okay, contoh kita satu kelas 24 orang bersama dengan saya 25 orang, kita nak pergi cuti. Kita akan jadikan group kan. So satu group 4 orang ataupun 2 orang, so kita memerlukan satu bilik. So kalau ni kita perlukan 12 bilik lah sebab 24 orang. Macam tu. So dia akan jadi group rate. So mungkin dia akan jadi lagi murah sikit lah sebab kita ambil banyak bilik sekali. Ambil banyak bilik. Okay. Okay, last kita bagi last faktor. Okay, kita tengok last slide untuk hari ini. Menerangkan faktor yang menggerakkan penjualan sebuah bilik. Kadang-kadang kita jual bilik, kita dapat jual bilik sebab apa? Okay, confirm yang pertama sebab room rate lah. Harga yang murah senang jual, harga yang mahal susah nak jual, betul lah. Yang kedua, lokasi. Okay, lokasi hotel kita macam mana? Okay, di mana? Kalau di kadang customer nak bilik hotel yang dekat dengan pantai. Betul, kalau dekat pantai kan ataupun dekat city, yang mana yang mudah nak jual. Okay. Yang ketiga, branding. Branding ni jenis hotel yang ada brand. Apa hotel yang ada brand? Macam international hotel, Shangri-La, Meridian, Hard Rock, Hyatt. Yang tu yang ada branding punya, yang lokal-lokal macam Pak Ali Hotel ke apa benda kita tak tahu kan. So kita tak berapa selesa dengan tak ada brand kan. Kadang-kadang orang tengok brand. Okay. Keluasan bilik. Keluasan bilik, betul, JW Marriott. Okay. Keluasan bilik, ada tetamu yang dia suka bilik yang besar. Ada tetamu yang dia tak kisah bilik besar ke kecil ke, janji boleh tidur. Macam saya, kalau saya tak ada duit, saya tak kisahlah, biar pergi lah. Dan bilik yang murah, yang I boleh tidur sudah. Okay. Yang kelima, kita akan ada tetamu yang dia akan tengok dari segi in-room facility. Macam tadi, in-room facility, ada tak balcony? Ada tak orang kata bathtub? Ada tak kitchen? Dia akan tengok benda tu. Ada tak swimming pool? Sekarang pun dalam bilik, dia akan buat personal swimming pool. Maksudnya di luar bilik tu, dia ada swimming pool dia sendiri. Ada juga hotel macam tu tau. Okay, ada. Dia chalet tapi dia buat swimming pool dia sendiri lah. Okay. Yang keenam, dia akan tengok dekat hotel star rating lah. Okay, hotel star rating ni masalah 5, 6, 7 star. Macam di Malaysia kita dah ada sampai 6 star kan, Malaysia. Okay. Di luar Malaysia kita ada sampai 7 star yang ada di Dubai tu, Al Buraj tu. Yang tu ada 7 star hotel. Memang eksklusif lah. Harga bilik satu malam 100 10K USD.
Memang mahal. Okay? Memang mahal, nak booking pun tak sampai. Hang kalau biasa-biasa nak booking, nak duduk situ tak boleh Dia mesti ada, orang kata ada sedikit dia punya itulah. Dia punya, orang kata ada standard lah baru boleh ni. Accessibility penempahan bilik tu senang tak nak cari you punya maklumat? Kita nak cari maklumat Hotel Pak Ali pun cari dekat internet tak dapat, cari dekat Google, Pakcik Google tak dapat, cari dekat Agoda tak dapat. Lepas tu nak buat penempahan macam mana? Lepas tu macam mana nak jual bilik? Maksudnya you punya hotel tu tak famous, tak well known lagi, orang tak tahu lagi, nak cari tak tahu lagi. You pun tak buka lagi you punya tu, kan? Contoh kita buat homestay, kan? Kita nak jual homestay kita kan, nak bagi orang duduk kan. Tapi kita tak kenal, orang tak kenal. Benda tu penting. Accessibility tu penting sebab tu orang duk masuk dalam booking.com. Orang duk masuk dalam Agoda sebab nak buka dia punya network, buka dia punya peluang tu, nak bagi online senang nak cari. Macam tu. Macam sekarang ada yang masuk Oyo kan. Oyo pun salah satu juga platform untuk mengumpul ke semua peniaga ataupun pemilik hotel tu bagi memudahkan. Okay, yang ni kita akan tengok dari segi nantilah. Okay, untuk hari ni ada sebarang soalan? Ada soalan? Ada soalan, tak tahu, pandai semua dah lapar Okay, buka video, kita akan ambil kehadiran lagi sekali. Buka video. Sakit. Oh, kau awak Wan. Tunjuk muka, nak ambil kehadiran. Cepat. Buka. Ni, ada lagi tak buka ni. Cepat. Bangun, semua bangun dah. Bangun, ni. Okay. Siapa yang tunggu dekat light tu, buka. Ni Pak Winnie tak buka lagi, Pak Winnie. Mau pakai tidur. Pak Winnie. Baru bangun. Pak Winnie tu Kau semua baru bangun. memang lah. Duk dengar cakap seronok nak tidur kan. Okay, senyum. Ni ada seorang tak buka lagi. Anis tak buka video lagi. Senyum. 3, 2, 1. Ni kau. Kenapa kau tu? Okey lah, lapar apa benda. Okey, saya nak bagi kehadiran. Sat. Tolong isi kehadiran sekarang. Sat. Nak cari mana kehadiran ni. Nanti nak koko. Kehadiran mesti kena isi. Baik Tak tangan tu, isi, baik. tak anggap dah hadir. Kau ni Pak Is semangat. Okey, saya nak share kehadiran sebab ada kod, nak bagi kod tu. Kod tu jangan bubur dalam kita punya Google Meet Maksudnya siapa yang tak dengar, tak isi, saya tahu. Jangan duk main-main Okey. Ini kehadiran kod untuk hari ini. Tak selesai, buka pula. Dah, belum. 1, 2, 3. Okey, kod untuk hari ini 118 118 FO N FO AQ. Jangan tulis dekat chat security code tu jangan tulis dekat chat. Yang mana yang tak dengar tu, tak tulis tu, I tahu nanti. Okey, sekali lagi saya ulang. 118 Hello. Dengar ke tak ni? Dengar. 118 FOAQ. Okey, dah semua dapat? Dah. Okey, kalau dah, saya rasa satu je kot untuk hari ini. Nanti apa-apa saya akan update dalam kita punya group Okey, ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, satu je lah. Okey. Okey, sila isi kehadiran sekarang. Sebelum left, isi dulu. Jangan dulu left. Isi dulu. Saya akan tahu siapa yang tak isi.
Nampak tak? Ni dah bagi pun. Sudah sir. Ya dah isi se. Isi Masa- baru 13 orang. Dah, Sir. Okay, bagi yang dah isi. Boleh left. Tak malas sih. Sebab. Okay. Bagi yang dah isi boleh left. Yang belum isi tolong isi. Okay, yang tadi ada yang tak jawab tu macam mana ni? Tak jawab lah. Ada yang tak sempat nak jawab tu, dapat jawab lagi tak? Dapat jawab kan, tapi dia akan letak lambat kan? Pasti boleh jawab kan? Boleh Ni boleh. Tu siapa? Luis tu siapa? Ni ada seorang lagi tak tengok video ni. Siapa? Anak scan. Anak tunjuk Sat. Jangan left dulu. Yang tadi saya kata jawapan tu apa? Yang tu kot yang video satu lagi kot. Yang ni boleh tunjuk gambar tak? Oh, tak boleh bagi gambar noh. Dia cuma boleh bagi. Okey, saya tunjuk Sat. Wah, ya. Sat, jangan left dulu. Oh, ni ada yang Laser left. Okey, nampak tak yang ni? Allah. Tak, mana sah? Nampak tak yang ni? Tak ada sah. Ni. Ni Luis tu siapa? Luis tu? Tak nampak. Tak Tak nampak. naik se. Nampak ke tak nampak? Nampak. Okay. Ni siapa ni? Let's say. Siapa let's say? Siapa Siapa dia? identify siapa tu? Satu. Lepas tu yang kedua. Siapa ni? Munirah Farah. Okay, dah. Maksudnya ada seorang lagi yang tak jawab untuk dua-dua video ni. Bahan tu. Ni. Bahan. Oh, ni 2 orang. Nampak tak? Nampak. Yang video yang Tak nampak, gambar tu. Sir. Why tak jawab lagi, Sir? Tak kisah. Ni jawab tapi dia akan tunjuk lambat lah. Jawab tu tak kena jawab juga. Aiman sendiri tak jawab lagi. Yang mana yang jawab yang on time dia akan tunjuk on time. Dia akan tunjuk macam ni. Nampak tak? Mana? Ni ada 2 orang tak jawab ni. Munawar. Muwafaq. Okey, tolong jawab. So dia akan tunjuk hang lewat. Okey, you boleh jawab tapi dia akan tunjuk lewat. Okey, tolong jawab. Jangan tak jawab. Penat dia nak cari video untuk hang. Tapi hang tak jawab pun. Okey, ni markah-markah tengok. Markah-markah yang direct. Nanti saya akan share satu yang komen yang bagus lah. Mana? Okay. Komen yang bagus saya akan bagi hadiah. So Apa setiap hadiah kali dah? Apa hadiah dah? yang jawab bagus saya akan bagi hadiah ni. Ada Baik se. Okey. Oi, nampak ah. Tolonglah jawab betul-betul. Jangan untuk main-main. Nak tengok Ya, you punya ni respon macam mana. Baru you boleh faham. Okey. Tak faham. Betul kot. Ada apa lagi nak tanya? Kokok ada nak tanya ke? Tak ada ah. Sir. Apa PM tepi ni? PM tepi lah. Okey, kalau tak ada boleh left group dan apa-apa sila tengok dekat Google Classroom ataupun dalam group apa-apa saya akan maklum dalam 2 platform tu lah. Okey, kalau tak ada itulah untuk hari ini. Thank you very much. Okay, Thank you sir. Thank you, Okay, thank you. Bye. Bye. Yes. Good day. Have a nice day. Bye. Oh, wow. Apa?